Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah, pada hari yang mulia ini saya menyeru kepada diri saya dan sidang jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dapat menjadikan kita orang-orang yang dikasihi Allah serta kuat pegangan agamanya. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Tinggi Kian Melaka. Sidang jemaat tetamu Allah yang dimuliakan, Islam mengajar kita supaya menjaga kebersihan diri kerana sikap yang membahayakan amalan, kerana sikap membudayakan amalan kebersihan adalah bukti kekuatan akidah seseorang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 272, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Maksudnya, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan dirinya. Oleh itu, Islam amat menitik beratkan tentang kebersihan sehingga menjadikannya sebahagian daripada iman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "At-tahuru syatrul iman," yang bermaksud kebersihan itu sebahagian daripada iman. Dalam hadis tersebut, Islam menyeru umatnya supaya sentiasa menjaga kebersihan, sama ada kebersihan diri, tempat tinggal dan alam sekitar. Memelihara kebersihan alam sekitar dapat membantu kita untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat dan harmoni. Kita juga dapat menghirup udara yang segar apabila alam sekitar itu bersih. Oleh itu, mimbar merayu ibu bapa supaya membimbing dan mengajar ahli keluarga tentang aspek kebersihan diri dan persekitaran. Masyarakat di negeri ini perlu berganding bahu di dalam menjamin kawasan kediaman seperti di kampung dan di taman perumahan sentiasa dalam keadaan bersih dan bebas daripada pencemaran sampah saraf, juga tempat pembiakan nyamuk. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, siswa Ba'daidi ini menunjukkan pola peningkatan seluruh negara. Jika kita melihat dari statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga 10 Ogos 2014, di negeri Perak terdapat sejumlah 3.482 kes demam denggi yang telah dilaporkan dengan 7 kematian.
Berbanding tempoh yang sama pada tahun 2013 sebanyak 1,097 kes tanpa kes kematian. Ini menjadikan negeri Perak berada di tangga keempat kes tinggi tertinggi selepas Selangor, Kelantan dan Kuala Lumpur. Daerah Tingkah mencatatkan kes tertinggi di negeri Perak, iaitu sebanyak 1,879 kes pada tahun ini, berbanding 332 kes pada tahun lepas, iaitu peningkatan sebanyak 466%. Manakala di seluruh negara sehingga 8 Ogos 2014 sebanyak 58,940 kes denggi dengan 122 kematian telah dilaporkan, iaitu peningkatan sebanyak 259%. Hal ini mesti diambil berat oleh masyarakat setempat. Semua pihak diminta agar prihatin berkenaan dengan kejadian kes denggi di sekitar kejiranan mereka, kerana risiko untuk dijangkiti adalah tinggi terhadap sesiapa saja. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, setiap insan tidak terkecuali daripada dijangkiti penyakit. Kita perlulah tahu gejala penyakit demam denggi dan mendapatkan rawatan segera jika dijangkiti penyakit ini. Penyakit ini boleh menyebabkan perdarahan di dalam badan dan kematian mengejut sekiranya tidak dicegah daripada awal. Dari sisi lain, peningkatan kes demam ini sebenarnya adalah petunjuk bahawa sebagian masyarakat tidak mengambil peduli tentang amalan kebersihan. Sama ada disedari atau tidak, perbuatan yang tidak berakhlak ini menyebabkan kos perbelanjaan mengurus pencegahan dan rawatan penyakit denggi semakin meningkat. Justru bagi mengurangkan masalah ini, masyarakat perlu mematuhi amalan menjaga kebersihan menurut lunas-lunas agama, mempunyai kesadaran akhlak yang tinggi dan mematuhi undang-undang serta peraturan yang ditetapkan. Namun apa yang membimbangkan kita, terdapat segelintir masyarakat yang bersikap sambil lewa sehingga menjerumuskan diri ke lembah kemudaratan, sedangkan ajaran Islam melarang umatnya daripada memudaratkan diri sendiri dan lebih-lebih lagi dengan orang lain. Sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Tabrani, la darara wa la dirara. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mereka yang dijangkiti demam denggi dan mengalami demam yang kuat yang mengejut, terdapat ruam merah pada kulit, sakit teruk pada otot dan sendi, serta hilang selera makan. Justru langkah-langkah pencegahan perlu diambil daripada peringkat awal, antaranya memeriksa persekitaran rumah kita setiap minggu, memusnahkan tempat pembiakan nyamuk, mencuci kolah di dalam rumah lebih keras, dan memasukkan ubat jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Semua perkara ini kita mampu melakukannya, dan masa yang diperlukan pun tidak lama, hanya 10 minit saja. Pastikan juga kita sentiasa memberi kerjasama kepada Jabatan Kesihatan Negeri Perak untuk sama-sama melakukan aktiviti pencegahan, kawalan dan penyebaran kabus. Aktiviti ini dapat mengurangkan pembiakan nyamuk Aedes dan jangkitan demam denggi. Jika kita melihat hasil usaha bersama yang dijalankan selama ini, kita dapati terdapat penurunan kes demam denggi yang dilaporkan pada tahun 2009 berbanding tahun-tahun sebelumnya. Namun begitu, usaha bersama individu serta masyarakat di samping tahap yang berwajib perlu dititik beratkan dalam menangani masalah demam denggi ini, kerana setiap daripada kita memainkan peranan penting berkaitan isu kesihatan. Sebelum mengakhiri khutbah ini dan sempena Minggu Pencegahan Denggi Peringkat Negeri Perak 2014,
Khatib ingin berpesan kepada semua agensi kerajaan, seperti jabatan-jabatan kerajaan, pemimpin-pemimpin setempat seperti JJC, pengurusi rukun tetangga, pegawai masjid dan sebagainya, perlu memainkan peranan penting di dalam usaha menangani masalah ini. Kempen-kempen kesedaran perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat membuka mata tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan kawasan persekitaran kita. Didiklah generasi muda untuk menjaga kebersihan dan memahami kesan daripada penyakit demam denggi dan penyakit berjangkit yang lain. Buat mengakhirinya, marilah bersama-sama kita menghayati firman Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul 'azim. Yang maksudnya telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di lautan dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, sekali lagi Khatib ingin menegaskan bahawa demam denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus tinggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes bergerak aktif pada waktu senja dan subuh. Dan diingatkan kepada saudara sekalian bahawa penyakit ini belum ada ubat yang khusus untuk merawatnya. Oleh yang demikian, oleh lebih kurang segeralah mengambil rawatan awal dan langkah berjaga-jaga untuk diri sendiri dan masyarakat. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi daripada wabak yang berbahaya ini, supaya kita terus merasai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga ini, dan juga kita harus beriman kepadanya. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الدعاة والمجاهدين. اللهم دمر الكفرة والمشركين وأهل أعداءك أعداء الدين. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسله
ويقاتلون أولياءك. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابه. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحابة ويا حازم الأحزاب اهدهم وانصرنا عليهم بقدرتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم وفق سلطان نزرين معز الدين شاه اللي أمرهم سلطان أزلان محب الدين شاه المغفور له بما تحبه وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.